Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dimulakan pengurusi Korea barisan ahli datang kuasa surau Bukit Porah, khususnya tuan-tuan, puan, ibu, ayah-ayah dan anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk pertemuan kali yang keempat, ketiga ya. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah, anak-anak ini dia jawab panjang sikit. Itu jawapannya. Biasa ke pondok kalau tanya macam tu lah jawabnya. Jadi alhamdulillah, kalau bagaimanapun syukur malam ni 16 Rajab menghampiri ke bulan Ramadan, dan kita pohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan apa didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi kita keberkatan dalam Rajab. Demikian juga kita pohonkan semoga Allah taala memberkati kita dalam bulan Rajab yang berbaki ini. Kemudian demikian juga bila mana masuk bulan Syaban, semoga Allah taala teruskan memohon keberkatan dan semoga kita sentiasa berterusan ditambahkan, digandakan lagi keberkatan kita dalam bulan Syaban, dan semoga Allah taala panjangkan usia kita, berpeluang kita untuk berada di bulan Ramadan al-Mubarak menjalani ibadah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh mujahadah, dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga direzekikan kita dapat bertemu dengan malam yang terlebih baik di sebuah bulan, iaitu Lailatul Qadar, dan beribadah pada malam tersebut dan memperbanyakkan lagi sekalian kebaikan-kebajikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sambung kalau itu hari pada pertemuan kita yang kali kedua. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, setelah kita berkenalan kali pertama, kali kedua kita memperkenalkan kitab kan, dan juga telah kita bincangkan tentang kunci keberkatan yang terdapat pada mukadimah kitab Hidayatul Hidayah ni. Dan kemudian setelah itu tuan-tuan dan puan, pada pertemuan kita pada bulan yang lepas, setelah Imam Al-Ghazali menyatakan tentang 3 kunci keberkatan telah kita bincangkan pada permulaan kitab, maka disentuh perkara yang terlebih utama, iaitu berkenaan tentang niat. Sebelum kita buat apa-apa, niat ini sangat penting. Jadi kerana itu Imam Ghazali memperingatkan kita, dan ada 2 jenis niat yang telah kita bincangkan juga sebelum ni. Dan malam ni tuan-tuan dan puan, sambungannya berkaitan daripada masih lagi dalam muqaddimah kitab pada surat yang kelima. Kita akan bincangkan pula ada 3 kategori ataupun jenis manusia berdasarkan kepada niat yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan dia sangat bagus untuk kita perhatikan kita ni berada pada kategori yang mana. Seandainya kita tersilap kategori, tolong betulkan balik, kerana tidak ada siapa pun dapat membantu kita tuan-tuan dan puan kecuali diri kita. Sebab dia berkaitan dengan niat, dan niat ni tak ada siapa tahu kan? Melainkan kita bagi tahu lah. Tapi nak kita bagi tahu niat kita sebenar, tuan-tuan dan puan, tak ramai orang akan bagi tahu kan? Jadi oleh kerana tak ada siapa pun yang tahu antara kita dengan Allah Ta'ala. Hatta malaikat pun tak tahu niat kita. Malaikat dia hanya boleh bau saja. Kalau niatnya buruk, niatnya tak elok, maka dia bau busuk. Slow sikit dia. Belum menang. Test. Cuba answer. Okey. Base sikit. Kena base. Form base ke apa? Test. Cuba answer. 1, 2, 3. Form base sikit. Cuba answer. 1, 2, 3. Cuba answer. Okey, ngam. Okey ya. Tadi berdengung kan? Baik. Ya. Jadi daripada niat ni tak ada siapa yang tahu, tuan-tuan dan puan. Hanya kita sahaja yang mengetahui niat tersebut. Maka dari kerana itulah kita kena cek balik. Masing-masing kena pastikan niat kita berada pada landasan yang betul, supaya kita tidak tersilap kategori dan menerima akibat yang tak sepatutnya, tuan-tuan dan puan. Pilihan niat ini sangat penting. Jadi kita niat memang dah ada dalam diri kita. Setiap orang tu ada kan hati. Bila ada hati sudah pastilah ada lintasan, ada sebutan, ada keinginan, ada matlamat dia. Ya, maka matlamat ni kadang-kadang ada orang menjadikannya sebagai niat. Dan kerana itulah bila mana kita nak tahu mana satu niat yang matlamat yang sepatutnya kita kena letakkan, terutamanya bila mana kita nak mempelajari ilmu agama ni, maka perhatikan
perhatikan dan betulkan baliklah seandainya tidak menepati seperti mana yang bakal kita bincangkan malam ini. Baik, dan sebelum kita teruskan perbincangan pada malam ini, tuan-tuan dan seperti biasa terlebih dahulu jom sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita niatkan dengan asbab salawat ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita semua agar kita dapat faham dan membukakan pintu ilmu, pintu hikmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kefahaman bagi kita semua. Kita dapat hatam setiap perbincangan yang kita bakal jalankan pada malam ini, dan semoga dengan bertambah faham bertambahlah kekuatan kita, keinginan kita, kesungguhan kita untuk melaksanakan, mengamalkan ilmu yang bakal kita bincangkan pada malam ini, dan semoga tercapai matlamat kita mempelajari ilmu ni tuan-tuan dan puan. Tak lain tak bukan dalam untuk nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercapai dengan selawat dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khaza'inillahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر وترياق الأوياء صاحب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه عدد نعم الله وإضلاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوطان وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الكريم وعلى آله وصحبه في كل أحد أنا
Alhamdulillah wa syukrulillah ma syaa Allah kana ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah bi ridati wa qurbi wa subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi malam ni 8.21 kita lanjut sampai 9 boleh tahun depan ya. Oleh kerana kita sebulan sekali kan. Jadi kalau 40 minit tu lebih kurang lah. Sebab salah kan. Baik. Muka surat 5 perenggan yang kedua dari bawah. Anak-anak apa ni? Baca. Tolong baca. Bismillah. Dan ketahuilah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu terbahagi kepada 3 keadaan. 3 keadaan ya. Ini kaitan dengan niat juga ni. Sebelum ni bagi tu niat kan. Niat ada 2 jenis, ada 2 kategori niat. Yang pertama mereka yang niatnya kerana Allah Ta'ala dan kerana nak keredaan Allah Ta'ala. Yang pada muka pertama sekali bagi tahu dah. Kerana apa dia nakkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Qadimah ke? Pertama kemegahan beritahu. Pertama sekali beritahu tentang niat yang tak sepatutnya, iaitu nakkan kemegahan, nakkan kemuliaan, kelebihan. Maka ini niat yang tak, peletakan niat yang tidak tepat tuan-tuan dan akibatnya sangat berbahaya. Seandainya ada niat dalam hati kita belajar ilmu agama, nakkan perkara-perkara tersebut, maksud kata ada kecenderungan ke arah keduniaan semata-mata. Dan niat yang kedua adalah untuk mencari keredaan Allah dan untuk mencari hidayah. Itu pada awal-awal lagi dah ditekankan tentang niat. Sekali lagi tuan-tuan, kenapa ditekankan tentang niat ya? Sebab niat ini adalah satu benda yang mendorong kita ke arah sesuatu. Ada satu presupposition ataupun andaian yang dibuat satu bidang ilmu dinamakan Neuro-Linguistic Programming. Kata niat, tenaga akan mengalir seperti mana yang ditujukan oleh niat. Jadi bila mana kita niatkan sesuatu tuan-tuan, energi kita akan flow ke arah situ. Mana kata kalau kita niat yang baik, ke arah baiklah tenaga kita akan diarahkan. Tapi seandainya niat kita tak betul, ada niat yang tidak baik, maka tenaga kita pun akan ke arah situ juga. Fokus kita, tumpuan kita, perhatian kita akan tertumpu kepada situ. Dan kerana itu juga saya dah kongsikan sebelum ni tuan-tuan, kenapa Imam An-Nawawi memasukkan ni hadis yang pertama sekali dalam kitab yang berkenaan tentang niat. Jadi sangat penting niat ni tuan-tuan. Dia adalah pendorong, pencetus kita untuk nak menggerakkan seseorang itu, dia nak buat ataupun tak nak buat. Dan kemudian setelah mana dia jelaskan tentang niat ni tuan-tuan, ada orang dia bukan sekadar niatkan keredaan, bahkan dia nakkan hidayah. Nah, bila nak niat yang betul, perlukan petunjuk. Maka petunjuk ni tuan-tuan dan puan, kata dia dalam bahasa Arab tu adalah hidayah lah. Dan hidayah ini dia seumpama macam buah. Bermakna dia ada permulaan, mula ditanam, bila mula ditanam, dan dia ada proses sehinggalah akhirnya mengeluarkan buah. Jadi ada starting point dan ending point. Nah, jadi sebab tu juga dikatakan yang tadi, hidayah ni dia ada permulaan, ada kesudahan. Lepas tu kitab ni dinamakan sebagai Bidayatul Hidayah. Apa bidayah? Permulaan hidayah. Bagaimana kita nak mendapatkan permulaan yang betul, basic, foundation, asas yang tepat tuan-tuan, supaya proses tu nanti dia berjalan dengan cantik, flow tu cantik saja, dan akhirnya mendapat buah seperti yang diidamkan. Tetapi seandainya pada permulaan ni lagi dah bonih, pilih bonih pun tak betul, maka pokok yang tumbuh tu pun adalah pokok yang berdasarkan pada benih yang kita tanam. Kalau pokok tu musangking, banji kan, keluar musangking lah. Kalau pokok tu bukan musangking, musangkong lah, musangking kong, jadi keluar musangking kong lah. Dia benih perlu tepat. Jadi niat seperti benih. Itu dia punya perumpamaan dia, ataupun analogi dia tuan-tuan. Niat ni macam benih. Sebab itulah bila mana kita
Untuk nak mengenal pasti niat kita ni betul atau tidak, tuan-tuan dan puan, tengok selari tak malam ni ada 3 kategori orang yang berniat dalam menuntut ilmu agama, terutama anak-anak yang belajar sepenuh masa dalam ilmu agama ni. Perlu tahu niat yang sebetulnya supaya tidak tersasar. Tak salah benih, tumbuh salah pokok, tumbuhlah salah buah. Ya, kadang-kadang ada orang yang sedar, ada orang yang tak sedar, tuan-tuan dan puan. Yang tak sedar tu berbahaya. Yang sedar tak apa lagi lah, dia boleh cabut balik. Ambillah benih, pilihlah benih yang betul-betul kualiti, cari orang yang pakar, yang mahir. Okey? Yang betul, alhamdulillah lah, teruskan saja. Dan perjalanan tu dia sangat panjang, dia proses kan. Dia bukan dalam sehari. Macam kita tanam pokok, you know? Tanam pokok apa lama nak tumbuh itu, kan? Tanam pokok manggi ke durian tadi kan, berapa lama nak tumbuh, tuan-tuan dan puan? Adakah dalam masa sehari, seminggu, sebulan, setahun? Belum tentu lagi. Dan ada juga yang dalam proses tu pun pokok yang ditanam tu mati, kan? Tak berjaya pun tuan-tuan dan puan bertahan sampai setahun. Ataupun ada juga dah besar, akhirnya musnah, wasak juga. Sama. Demikian jugalah perjalanan kita nak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, nak mendapatkan buah. Ya. Ya. Dan kategori yang pertama, baca. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat, maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu doa dia. Ini kategori yang pertama dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Orang yang dia niat ni orang ni dia dapat keuntungan. Kalau niat ni betul, dia akan dapat untung. Niat yang macam mana tadi? Semata-mata dia punya keyword tuan-tuan dan puan, mendapat keredaan Allah. Kerana kita niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadathil asghar, atau nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitu shaum maudin an ada'i fardhi syahr ramadhan. Ni bulan Ramadan nak sampai kan. Adaan, nawaitu shaum maudin an ada'i fardhi syahr ramadhan hari sanati lillahi ta'ala. Semua tu ada. Sahaja aku buat sekian, itu kita punya tingkah laku, perbuatan kita, tindakan kita. Kita buat apa? Kita nak solat. Kita buat apa? Kita ambil wuduk. Kita buat apa? Kita mandi wajib. Kita buat apa? Kalau pergi haji umrah. Ataupun tuan-tuan dan selepas ibadah, kita makan, kita minum, kita bawa kereta, kita berjalan, kita bercakap. Kan ada kerana apa? Kerana apa? Kerana tu dipanggil niat, tuan-tuan dan puan. Kerana apa kita bercakap? Bosan lah kita cakap benda ini, kita cakap lah. Betul. Jadi dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, kerana tu huruf apa? Hurufnya dalam bentuk huruf apa tu? Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi kerana huruf apa? Huruf apa ditulis tu? Lillahi Ta'ala. Eja macam mana, tuan-tuan dan puan? Tak ada whiteboard sini. Kalau whiteboard boleh tunjukkan. Macam mana? Lam dia dah combine dah tu, sambung. Kerana Allah. Asal lam alif, itu lam ha kan. Jadi apa? Singkatkan lillah. Lam kerana tu, lam sepatah tu tuan-tuan dan puan, dia ada makna. Li tu ada makna dalam ejaan dalam bahasa Arab tu, terjemah dalam bahasa Melayu tu kerana lah ataupun bagi. Dia lam tu sama ada mukhtas ataupun lil milki, ada banyak makna sebenarnya. Maka di sini ni kita buat tu kerana tujuan kita melakukan ibadah apa saja kita buat tu kerana. Maka kerana tuan-tuan dan puan dalam bentuk huruf lam. Cuba perhatikan balik, tengok sini tuan-tuan dan puan. Huruf lam tak ada dalam tu ya. Lam tak ada. Ni bentuk apa ni? Lam tu bentuk apa? Kalau orang Goma peminat tu dia akan kenal. Apa kan? Mata pancing. Peminat mengail kan. Tak minat pun tak apa, tahu je kan. Mata kail, cangkuk. Untuk apa mata kail ni? Kita nak letak umpan. Dan bila kita letak umpan, tuan-tuan, umpan apa kita pakai? Kita nak tangkap ikan apa? Ikan wan. Apa umpan ni? Katak. Betul.
Setiap umpan, berbeza ikan yang akan datang. Betul? Setuju? Kepada peminat mengai lah, yang pernah mungkin ada pengalaman yang untuk memancing atau mengai tu, dia tahu lah umpan ada beza-beza kan. Setiap umpan tu dia akan menarik ikan yang berbeza, tuan-tuan dan umpan dia tak sama. Ikan semilang dia takkan makan anak katak kan. Ikan guan, kalau nak makan ikan guan pakai anak katak. Tak kira lah anak katak hidup. Kalau dulu pakai anak katak hidup tu kan. Ada yang pakai apa ni, anak katak tiruan. Sekarang ni dah canggih kan, pakai anak katak tu saja. Jadi poinnya tuan-tuan dan umpan, cangkuk apa yang kita pasang, dia akan tarik. Demikian juga dah niat. Dia akan cangkuk. Kita nak cangkuk apa ni? Ni cangkuk dia. Kalau kita cangkuk awal-awal lagi lillah, kerana Allah. Kerana Allah. Kerana apa tu? Bagi spesifik sikit, bagi jelas sikit makna tu. Kerana Allah tu kan umum, general. Kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah. Ya, kerana Allah. Kerana nak dapatkan apa daripada Allah Ta'ala, ya? Apa yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala. Maka di sini dia bagi contoh keredaan yang tertinggi, pada tahap yang tertinggi. Kita dah cangkuk dah dulu. Dan ingat satu lagi tuan-tuan dan puan, contoh yang kedua apa? Yang atas kepala tuan-tuan dan puan ni, kipas tu. Kipas tu ada tak cangkuk? Kita pasang kipas tu tuan-tuan, ada tak cangkuk tu? Kipas siling, ada cangkuk tak? Kalau lah cangkuk tu tak ada, ataupun cangkuk tu tak kuat, apa jadi? Siapa duduk bawah kipas jaga-jaga kan? Kalau sekiranya cangkuk tak kuat. Tapi kalau cangkuk tu kuat tuan-tuan dan puan, boleh tak lagi kita tambah lagi? Tu kipas tu boleh tambah lagi tak bawah tu? Beban tu boleh tambah lagi tak? Demikian juga niat. Sebab tu disuruh kuatkan kat sini dulu. Bawah tu beban tu apa sahaja, cubaan, rintangan, halangan, insya-Allah boleh lagi. Tapi rasa macam tak kuat lah, tak berkuat, tambah. Kuatkan di situ. Macam mana cara nak kuat tuan-tuan dan puan? Kuatkan niat. Strong intention. Sebab tu tanya, bila mana kita buat sesuatu, ada soalan yang sangat sesuai ditanyakan, kenapa kita buat benda ni? Kenapa tuan-tuan dan puan datang malam ni belajar? Ada orang dia akan jawab, kerana nak makan. Contoh. Kerana apa? Kerana nak berjumpa dengan orang. Itu sampingan. Sebenarnya kerana Allah Ta'ala. Yalah. Yang terkuat dia apa? Yang paling kuat sekali. Yang lain-lain itu sampingan. Ada makan, jumpa, sambil dia. Sambil tak apa lah. Tapi yang paling kuat sekali apa? Strong intention nama dia. Bahasa orang Jawa kan. Ya. Itu kita yang tahu. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat pun tak tahu, seperti mana saya nyatakan tadi. Malaikat tak tahu. Dia hanya ada bau saja. Kalau niat kita tu cantik, niat kita tu baik, niat kita tu elok, dia bau wangi. Malaikat hanya catat bau saja. Kiraman katibin. Kalau ada niat tak elok, bau busuk tuan-tuan dan puan. Jadi seandainya niat kita tak elok, maka perbaiki balik. Kalau niat elok, ni yang pertama. Contoh niat yang pertama, kerana keredaan Allah dan untuk negeri akhirat. Dari segi ilmu ni kan, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kerana untuk negeri akhirat. Ni selamat, ni golongan selamat lah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ni. Setiap kali kalau tersasar saja niat kita berbalik pada sini. Sebab apa? Niat dia berkait dengan hati kan? Dan hati ni, kata patah Arab, tak dinamakan hati itu hati kecuali berubah-ubah, berbolak-balik kau jawab kan? Dah belajar mula-mula awal cantik niat, tengah-tengah tu ada ujian, halangan dunia, duniawi. Nak pula kau anak-anak ni belajar di madrasah, di pondok kan? Masuk umur remaja tu, tengok kawan lain tu dah berkerja, dah pakai motor. Aduh, teringin tu. Dah apa? Terlinteh dalam hati pun nak juga. Dia boleh. Itu part diuji. Kalau yang dalam menuntut ilmu agama lah, masa tu dia akan diuji. Sama ada dia boleh bertahan dengan ujian, dia boleh bersabar. Tahan dengan sabar lah. Macam mana kan? Dia teruskan pembelajarannya ataupun dia berhenti, tu stop. Pergi kerja dunia. Di saat dia kejar dunia, tuan-tuan dan puan, satu kerugian yang sangat besar. Kerana dia tukarkan akhirat dengan dunia. Dunia sekejap je, motor pun lama tahan. Nah, demikian juga lah tuan-tuan dan puan, seandainya dalam kita menuntut ilmu ni ada terlintas sesuatu kehabuan duniawi, cepat-cepatlah kita berbalik-balik. Dan yang terbaik tuan-tuan dan puan, kita tidak mencampur adukkan apapun niat. Yang lain itu sampingan, makan minum contoh kan, jumpakan kawan sampingan, ya. Dah belajar berjumpa lah kan, sampingan. Tapi jangan letakkan tu sebagai keutamaan kita.
Tak ada. Kalau tidak, tak ada kawan-kawan kan, tak jadi dah datang malam ni, kau tak datang. Kenapa? Niat. Jadi kalau niat itu kuat, peduli apa dia, kau datang kau rekod. Kita orang sembilan kan, pokok rekod, pokok dan datang, dan tahu apa niat dan. Contoh. Okey. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia, dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyadari niatnya yang buruk ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan, keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya, maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dia khawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. alhamdulillah balik. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala, yakni kalau mahu dimaafkan atau disiksa. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia sempat bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan terkurang, maka dapatlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Ini seperti hadis Nabi, at-taibu min dzambi kaman la dzambalah. Dia tersalah niat dan dia sedar. Ni orang kedua. Dia salah niat dan dia sedar niat tu tak betul. Tapi kerana dia memang ada intention macam tu, dia memang nak cari dunia. Belajar kerana nanti kalau dah belajar, dia ada kepandaian, kemahiran dalam apa, dan dia boleh berkongsi dengan orang, boleh mengajar orang pula kan. Nanti dapat keuntungan daripada situ. Dia boleh jadi penceramah, dia boleh jadi buka pondok, buka madrasah ke, buka sekolah tahfiz ke. Kan di situ dia nampak, untung ni. Kalau cas satu kepala 100, seorang-seorang 200, kan seorang 100, 10 orang, dia nampak. Dan tu dijadikan sebagai intention dia belajar. Jadi nampak harapan dulu. Ataupun nanti berceramah, tengok siapa macam Ustaz Don dan Neil, contoh ya. Ustaz Azhar Idrus, ataupun Ustaz Abdul Somad, hebat ni, nanti orang sanjung, orang julang kita, orang muliakan kita. Maka dia pasang niat dia belajar kerana tu, untuk jadi sebagai penceramah yang hebat ni, supaya orang sanjung dia. Kalau sekiranya dia pasang niat nak jadi macam orang tu, kenapa nak berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa heran pun orang sanjung ke tak sanjung ke, tu berbeza. Ini dia memang pasang niat semacam tu. Jadi yang diperhatikan, yang kita fokuskan sekarang ni tuan-tuan dan puan, pada luar sana ke pada dalam? Di luar ke dalam? Sekarang ni perbincangan kita di luar ke dalam? Dalam, bukan luar. Jadi jangan letakkan kesilapan pada luar. Betul ke salah ke bukan pada luar. Luar tu kita tak tahu pun tuan-tuan dan puan. Jangan salah faham dan jangan tersilap menghukum orang pula kan. Tu belum tuan lagi tu, dia ikhlas tu berceramah tu, ataupun dia handal tu, ramai pengikut tu mesti ada sombong dalam hati tu. Biasa ada orang macam tu kan, ada menghukum. Kita bukan menghukum tuan-tuan dan puan, kita tidak meletakkan apa sahaja hukum pada luar. Sekarang ni kita nak membuat penetapan dalam, nak setting up sini. Dalam kita macam mana ni? Kalau salah setting up sini, habis. Jadi benda yang sama, hati kan, benda yang sama. Sekarang seperti contoh sekarang ni, menuntut ilmu, benda yang sama, ilmu agama. Elok tak ilmu agama? Ilmu agama sendiri tuan-tuan dan puan, diri itu pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu, diri ilmu, semata-mata ilmu saja. Apakah dia salah? Tak. Dan sekarang ni yang salah tu di mana tuan-tuan dan puan? Yang silap tu di dalam hati kita, internal, dalaman kita, yang meletakkan tujuan kita nakkan ilmu agama ni untuk apa? Duniawi, ukhrawi. Ukhrawi, selamat, redha Allah. Ukhrawi, duniawi, hati-hati. Sedar tak? Golongan yang kedua ni dia sedar. Dia sedar ya. Memang dia sedar dan dia sengaja dengan niat macam tu, dia pun tahu dan dia rasa tak betul sebenar, tapi dia teruskan tak apalah, tunggulah dulu, nanti besok kita apalah balik, dah mewah, besok dah soalan rendang, boleh kita betulkan balik niat. Kalau seandainya semacam tu tuan-tuan, kata tadi takut-takut tak sompek. Kau tak sompek, na'udzubillah min dalik,
Maka dikhawatiri. Sebab tu tengok kalam Imam Al-Ghazali, dikhawatiri. Imam Al-Ghazali tak letak hukum pun, dia tak letak hukum pun orang macam ni. Walaupun kalau kita dari segi niat tu, dah salah niat dah, tapi belum lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Penentuan tu pada saat akhir. Innamal a'mal khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dihukumkan, dinilai pada saat akhir, dimemuskan nafas akhir. Mana tahu dia bertaubat. Orang yang bertaubat itu seperti tidak ada dosa, kata Nabi SAW. Itu terjemahan tadi yang terakhir. Ya. Ni kalaulah dia keyword di sini tuan-tuan puan, dia tak sedar, dia sedar dan dia sempat buat pembetulan. Kalau dia sempat pembetulan, selamat. Kalau tak sempat buat pembetulan, niat dia balik, su'ul khatimah, na'udzubillah. Dikhawatiri, ditakuti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan urusannya antara dengan Allah. Imam Al-Ghazali, adab dia, bukan jatuh hukum, ya. Jadi ini dia adab yang bagus tuan-tuan puan, tolong. Kadang-kadang kita dengar ada orang dia siap letak jatuh hukum, kau ni dengan aku, kau baik ni dengan aku ni, confirm kau dengan aku. Handal, memang handal orang ni. Dia handal pada Nabi lagi, Nabi dapat wahyu, Nabi tahu ada di kalangan sahabat yang mana yang mati syahid. Yang ni sahabat kata syurga tak, dia dengan aku. Nabi tahu dapat wahyu. Tapi kita lagi handal pada Nabi, tak ada wahyu pun. Kata kawan tu, kawan ni garanti ni mati kena seksa ni. Okey. Baik. Itu di antara adab. Ini golongan yang kedua. Jadi golongan kedua ni golongan yang tersilap niat dan dia sedar. Dia sedar. Jadi ada dua pilihan lah, sama ada nak kembali. Kalau kita dalam keadaan macam ni tuan-tuan dan puan, biasa balik kepada niat asal. Cek balik. Okey. Itu yang kedua. Ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan berbangga-bangga dengan kedudukan, dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengawal keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Dia berbicara seperti bicara ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan lembut dalam menghimpun kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan, dan sangat tipis harapan untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik, padahal dia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkatakan barang yang tidak kamu amalkan. Surah As-Saff ayat yang kedua. Ini golongan yang ketiga, ya. Kategori yang ketiga, kelompok penuntut ilmu yang ketiga. Niat dia yang berkaitan dengan niat dia tak betul. Niat tu bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tak perasan. Dia beza dengan yang kedua tadi. Dia sama dengan kedua, niat tu sama, cuma tinggal lagi apa beza tuan-tuan puan? Sedar tak sedar. Sebab tu penting sangat kesedaran. Kesedaran penting. Setiap hari tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku pada diri kita perlu sadar. Baik ke buruk, sadar. Kita aware panggil. Kalau kita sadar, mudah untuk kita buat perubahan. Kesedaran ni adalah kunci kepada perubahan, ya. Itu tanda tuan-tuan. Nak berubah, dia kena sadar. Kalau tak sadar diri kan, dia baik salah. Tapi tak sadar pun dia baik salah, agak-agak dia senang tak nak berubah. Seperti kisah apa ni, cucu Nabi Hasan dan Husain, pernah dengar kan? Ada seorang orang tua yang dia ambil wuduk, tapi dia tak perasan dan dia buat salah. Dia dilakonkan balik oleh Hasan dan Husain. Cerdik tak cerdik, dia orang nak tahu kan. Dia tak tahu direct orang yang lebih berumur kan. Masa tu dia orang budak-budak lagi, bayi-bayi budak ni lah, belajar ni kan. Nak tahu dengan direct tu katakan, atuk nak pula kan, jawab dia ada title imam kan. Lagi dah pula. Bukan senang nak tegur makcik kan. Bukan tempat kita lah, mungkin luar negara. Tempat kita ni alhamdulillah tuan-tuan imam semua senang tegur kan, senang menerima teguran. Tapi bila ada title imam ni, kebiasaan dan tuan-tuan kau siapa nak tegur dan biasa macam tu sikap ni, ego kan.
Jadi dah lah dia tak sedar, tak perasan dia buat salah. Bila orang tegur, dia melonting, dia tak terima teguran tersebut. Ya. Ni berbahaya tak? Berbahaya, sangat berbahaya. Dan golongan ni mudah sangat diputar balik, ditipu daya, dipedaya, di scam oleh syaitan tadi. Kena scam. Dan pada masa yang sama dia rasa dia betul. Itu bahaya dia. Dan dia teruskanlah. Bila dia rasa dia betul, tuan-tuan, dia buat dalam keadaan dia tak perasan. Tak perasan. Dan siapa yang boleh memperasankan dia, tuan-tuan, dia sendiri. Sehinggalah kalau sekiranya Allah Ta'ala beri kesedaran, dia sedarlah. Seandainya tak sedar, tuan-tuan, ini dia punya keburukan, akibat yang sangat dahsyat. Dia akan teruskan. Dan dia sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini golongan ketika ini berbahaya, ya. Jadi sebagai penuntut ilmu tu perlu kepada kesedaran sangat. Penting. Sedar apa niat kita, Aku buat ni kenapa? Untuk apa aku buat ni? Tanyakan soalan ni selalu, tuan-tuan dan puan, ya. Ya, always. Itu di antara bahaya. Sambung lagi. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjali faqila ma huwa ya Rasulullah faqala ulama usul. Artinya, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama su', yakni ulama yang jahat. Ulama su' ni bahasa Arab su'a itu adalah kejahatan, jahat. Lawan jahat apa? Khair, baik. Jahat lawannya baik. Su' lawannya khair. Jadi ada ulama su' adalah makna khair. Ini buah, Ini buah. Nampak tak buah dia? Niat dia tadi tak betul, akhirnya dia dapat hasil tu, ulama usuk. Dan ulama usuk ni ibarat racun, tuan-tuan. Racun. Dan dia akan mempamerkan sikap-sikap yang tak sepatutnya ditunjukkan. Dan macam mana pula dan sehingga kan Nabi SAW menggambarkan golongan ni seperti Dajjal. Lagi Nabi takut, lebih takut lagi daripada Dajjal. Lebih daripada tu lagi. Bukan Dajjal tu clear. Sebab Dajjal tu Nabi dah sifatkan dah. Dajjal ni satu hari akan muncul. Ni ciri-ciri kriteria dia dapat detect, tuan-tuan dan puan. Tapi ulama usul ni pakaian dia sama sahaja. Berjubah, berserban, berbicara tentang agama. Tapi kita tak dapat nak kenal pasti. Itu bahaya. Yang ni yang golongan yang Nabi sangat-sangat takut. Ya. Kenapa Dajjal Nabi takut? Penjelasannya. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su' ini walaupun tidak hanya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Dan orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su' daripada perkataan mereka. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su' ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah mereka. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia yang banyak kecuali setelah mereka melihat keberadaan ulama su' ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat berbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin di sini apa, tuan-tuan? Perosak. Dia merosakkan dalam senyap, dalam tanpa sedar dia merosakkan. Dan kenapa rosak? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah perkataan, lidah perbuatan lebih fasih daripada lidah perkataan, percakapan. Itu patah Arab kata. Perbuatan, apa yang kita buat ni lebih cepat ditangkap, difaham daripada cakap kita. Itu antara cakap dengan buat, orang lebih tengok buat. Macam mak apa ni, kalau lah sekiranya kita ada anak kita kan, contoh lah, minta maaf ya, saya buat contoh ni, kalau mak ayah dia tu seorang yang tidak solat, suruh anak yang solat, agak-agak anak tu nak ikut mana satu? Mak ayah tak nak solat tapi dia tahu hukum kena solat ni, suruh anak dia solat, agak-agaknya anak tu tuan-tuan akan ikut yang mana? Arahan mulut dia mungkin akan ikut masa tu kalau ada urutan, tapi melekat tak agak-agaknya solat tu dengan diri dia. Sama jugalah macam orang yang dia isyak rokok kan, contoh. Lepas tu dia suruh, dia pasal dekat anak, abah kau jangan
tiru ayah ya. Biar ayah hisap. Kau jangan hisap, depan-depan hisap tuan-tuan dan puan. Ajar tak? Anak tu akan ikut yang mana? Dia akan lebih ingat perkataan ataupun perbuatan si ayah ni tadi. Perbuatan lebih cepet ya. Kita ada image. Bila kita beroperasi ni tuan-tuan dan puan, cepat tak cepatnya dia boleh tangkap gambar. Kan, ada banyak image. Cuba tuan-tuan ingat balik macam mana rupa mak ayah. Kalau arwah mak ayah masih hidup lagi, macam mana rupa waktu dia senyum? Boleh bayangkan tak? Apa dia pesan waktu dia hidup? Boleh ingat tak? Sebanyak-banyak pesanan dia lah. Banyak kan? Kita boleh ingat. Ya. Ingat tu dia kena ingat dia apa pesan lah. Kena cari dulu kan. Kadang tak muncul kerana ayat tu kita buat sini. Tapi kalau kita gambarkan muka dia, tuan-tuan nak bantu kita gambar. Setuju? Cuba buat lepas ni kan. Dalam kita tak buat lah. Nah, jadi perbuatan tu lebih cepat ditangkap daripada perkataan. Kerana tu ulama maksud ni berbahaya ni perbuatannya tu, perbuatan dia menghalalkan ataupun perbuatan akhlak yang tidak bagus tuan-tuan dan puan. Dia pergi kritik, pergi mengata orang kawan ni ulama ni, pergi kritik sana-sana, dia menghasut apa ni masyarakat, orang awam atau orang Islam, membenci, membuat perbalahan, pergaduhan, pertelingkahan, perbantahan, tidak mematuhi adab dalam berilmu. Akhirnya orang akan terpengaruh tengok, oh ustaz boleh biar macam tu kita pun ikutlah. Ibarat orang kata apa? Tu guru kencing berdiri, 6 murid kencing melompat, ya. Berlolah, berlari. Lebih lagi daripada tu guru. Nak murid lebih handal lagi. Anak murid lebih handal daripada tuan guru. Itu memang dulu tuan-tuan. Imam Syafi'i nak murid kepada Imam Malik. Yang tunggu tu dah handal lagi lah. Ya. Sambung. Namun demikian, nafsu ammarah wal maksu ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah dari Allah Ta'ala. Nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Di antara ni lagi yang dia perasan bahaya tak bahaya? Bahaya. Dia tak perasan pun benda tu betul. Apa yang dia buat tu adalah tak betul. Dia rasakan dia betul lah. Aku beragama, tak apa salah, ambillah untung sikit kan. Boleh je jadi kekayaan, mengajar. Sekali ceramah contoh beribu ambil ke contoh. Tak salah. Aku dah belajar tinggi-tinggi, belajar berapa ribu duit dibelanjakan dalam apa pengajian agama ni, tak apa, claim balik. Tak salah. Kita nak ambil kemewahan balik. Itu di antara simptom-simptom yang tak berapa bagus ya. Yang dialami oleh golongan yang ketiga. Dan apa yang pesan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lain yang telah dikejutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali kau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Ni pesanan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang pertama. Hati-hati ya, dengan golongan yang kedua dan yang ketiga. Golongan yang kedua ni tak ramai, walaupun sadar, tapi seandainya tidak sempat untuk bertaubat, habis. Golongan ketiga petah lagi lah. Jadi golongan yang pertama, jadi kan kita buat pilihan. Pilih yang pertama. Apa yang pertama? Niat kita belajar, cangkuk dia apa umpan dia tuan-tuan umpan? Letakkan umpan dia apa? Allah. Redha Allah. Akhirat boleh juga pasang umpan. Umpan tu. Umpan dengan Allah. Kerana Allah. Kerana nak akhirat. Nak tuntut apa saja pun memang ada kelebihan. Banyak macam kan, bila orang kita dah boleh belajar, kita beramal, kita boleh ajar anak-anak, kita pun bagi tahu orang lain kan banyak manfaat tu. Kesemua tu kita arahkan ke akhirat. Tapi kalau dapat juga habuan dunia, kita bukan niatkan habuan dunia tu, beza dia. Habuan dunia kita tak niatkan, bukan intention utamanya untuk habuan dunia, tidak. Ya. Kalau dia letakkan tu, habis.
Sama ada yang mengajar di surau-surau, di madrasah, di masjid-masjid ke, ataupun yang mengajar agama pun dekat sekolah-sekolah, tuan-tuan, termasuk ya, termasuk. Dia niat. Kalau lah tak diniat pun, hujung bulan dapat tak gaji cikgu kan. Kalau tak niat, dia tak ada niat pasang niat pun, dia mengajar agama ni kerana nak gaji. Kalau dia tak pasang pun tuan-tuan macam tu, hujung bulan dia dapat tak gaji? Dapat juga gaji. Cuma dia tukar balik, bukan gaji tak akan dapat, tapi niat utama dia adalah untuk mendapat keridhaan Allah. Nah, bila dia mendapat keridhaan Allah, tanya dia siapa? Dia akan sadari dia siapa? Hamba Allah Ta'ala, seorang guru yang mengajarkan kepada anak didik. Dan apa nilai yang dia nak tanam dalam anak-anak yang dididik tadi tu? Nilai apa? Apa sumbangan yang terbaik yang boleh diberikan? Bukan hanya sekadar melepaskan batuk kat tangguh saja. Dah lah, ni tanggungjawab dia, sudah. Dan cukup hujung bulan pun dah gaji banyak tu. Tak ya, anak ni gaji benar. Dorongan tuan-tuan, bila salah letak niat, maka dorongan tu dia tak ada. Maka apa berlaku pada anak murid? Jadilah anak murid yang pandai diutamakan, yang tak berapa bagus kalau kau nak pula yang malas, dah tak tahu dah macam mana nak buat. Ya. Okey, terus and last, maka apabila kau bertanya apakah itu bidatul hidayah, kalau dah tanyakan tadi, bercakap tentang permulaan hidayah, untuk aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu adalah takwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, yakni kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk takwa. Dan takwa itu terbagi kepada dua. Yang bidayah itu hidayah, ada permulaan, ada kesudahan. Permulaan hidayah itu adalah benih dia. Benih itu dia kata zahir takwa. Boleh follow? Benih permulaan kepada hidayah adalah zahir takwa, luaran takwa, kepada sifat takwa. Jadi ada proses di penghujung tu nanti baru dapat. Bila sampai kepada penghujung hidayah, baru kita akan dapat batin takwa. Apa itu zahir takwa, batin takwa? Ada dua pula bahagian tu. Yang pertama menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, iaitu melaksanakan ketaatannya. Dan yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, iaitu meninggalkan kemaksiatan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Junjung perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Itu kata pembahagian takwa. Bila takwa ni dia zahir atau batin, bermakna tuan-tuan puan, kedua-dua ni pun dia ada zahir atau batin. Taat ada zahir, tu permulaan, dan ada taat batin, kesudahan. Larangan pun sama. Larangan dia ada larangan yang zahir, maksiat yang zahir, dan ada juga larangan yang batin. Maka kedua-dua ni lah yang perlu kita kena tahu. Inilah proses dia. Terus tahu takwa ataupun yang zahir, taat yang zahir dan maksiat yang zahir, dan dalam pada masa sama kita lakukan tuan-tuan, kita jalankan kedua-dua ni, proses ni, sehinggalah sampai nanti barulah kita akan dapat taat yang batin, dan menjauhkan maksiat yang batin. Ini dipanggil rasa. Di hujung tu rasa, dia tak ada buah lagi kan. Mula-mula tu dia tanam, proses tu dia sangat panjang lah perjalanan tu. Kita teruskan, siram, boloh, jaga, macam kita tanam pokok. Takwa tu apa? Siram air, ataupun yang tanam bunga kan, siram air, hari-hari kena siram. Tu takwa lah tu, contoh takwa. Kita buat apa yang sepatutnya kena buat, yang kemudian kita tak buat, kita jauhkan larangan. Apa larangan ni tuan-tuan? Letak racun, betul? Kita tak letak racun dekat pokok tu, kita tak bunuh pokok tu, kita tak soncang pokok tu. Kecuali ada tujuan nak nikahkan pokok kan, nak kahwin tu dia kena bolah sebagainya tu, itu lain lah. Untuk tujuan yang baik kita buat tuan-tuan. Tapi tujuan yang tidak bagus, yang merosakkan, yang menyebabkan pokok tu tadi akan mati, kita jauhkan. Tu je punya analogi dia. Demikian juga takwa, sehingga nanti akan keluar hasil. Di situlah baru kita akan dapat mengecapi, merasai apakah itu ketaatan yang batin dan maksiat, menjauhkan daripada maksiat yang batin. Dan dalam kitab ni nanti kata Imam Ghazali, saya akan sebutkan kedua-dua bahagian takwa ni dengan serba ringkas supaya kita dapat foundation dia, asasnya.
gambaran dia. Okey. Apakah kedua ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sambung nanti pada bulan hadapan. Yang ke-9 ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Ada soalan ke? Ada? Untuk kuliah akan datang tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan pergi atas permintaan tuan pengurusi tadi kan. Besok kita akan pergi kepada solat dulu kan. Adab mengerjakan sembahyang. Kita ambil situ. Dia ada soalan? Silakan. Tanya awak. Itu bukan menghukum. Itu bukan menghukum. Itu kita bukan menghukum. Itu kita bagi tahu hukum. Itu kita bagi tahu dekat dia hukum dan akibat yang dia akan terima kalau dia terus pilih dengan tindakan yang dia pilih tu. Kita bagi tahu hukum. Yang ni kau tak semayang kan? Nanti kau kena masuk dengan aku nanti. Contoh kan. Tapi hukum dekat dia kan. Kau ni dengan aku ni tak nak semayang ni. Kau nak seksa besok apa ni? Tu jatuh hukum. Ya. Saja menakutkan. Betul tak sumber tu daripada mana? Maksudnya sumber maklumat yang Wan sampaikan dekat. Kalau cucu tu cuba dia tanyakan